Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya, soalan nombor 26. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Aitam atas soalan mengenai infrastruktur telekomunikasi. Yang Berhormat, jumlah keseluruhan kawasan yang mempunyai kemudahan Unify di Kadun Aitam adalah sebanyak 114 kawasan yang melibatkan 13,500 port. Senarai kawasan-kawasan tersebut adalah seperti di lampiran A yang akan diletakkan di atas meja Yang Berhormat selepas selesai sesi soalan lisan. Untuk menjawab soalan kedua, sebahagian besar lokasi di Kadun Aitam telah mempunyai infrastruktur Unify Fiber to the Home FTTH dan jumlah kapasiti yang telah dipasang adalah melebihi 13,500 port dengan peratusan langganan adalah sebanyak 57%. Walau bagaimanapun, terdapat 6 kawasan yang masih dalam pelaksanaan FTTH dan dijangka siap pada hujung tahun 2021 hingga suku tahun kedua 2022. Suku kedua tahun 2022 maksud saya. Senarai kawasan tersebut adalah BL Avenue dijangka siap Disember 2021, Kampung Sheikh Madar dijangka siap November atau Disember 2021, Flat Kampung Melayu dijangka siap Disember 2021 ataupun suku pertama tahun 2022, Kampung Masjid suku pertama 2022, Pangsapuri Harmoni suku pertama 2022 dan Pangsapuri Harmoni Blok 10 suku pertama tahun 2022. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Bunga. Soalan tambahan saya. Untuk kawasan yang masih belum mempunyai capaian jalur lebar, sila nyatakan dasar kerajaan negeri dalam memastikan capaian jalur lebar bukan sahaja kepada kawasan Aitam, tetapi untuk seluruh Pulau Pinang, terutamanya di kawasan desa, kerana ini memandangkan capaian prasarana jalur lebar dan telekomunikasi adalah unsur utama bagi mencapai kemajuan negeri di bawah visi Penang 2030. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan. Sememangnya kerajaan negeri adalah amat komited untuk memastikan kesaling hubungan di seluruh negeri Pulau Pinang. Kita nak memastikan supaya kita boleh mengoptimumkan jaringan telekomunikasi dan oleh itu kerajaan negeri bersama-sama dengan semua stakeholder seperti MCMC dan juga PBT dan juga penguasa-penguasa jalan dan sebagainya akan terus memantau kawasan-kawasan yang masih menghadapi masalah liputan. Ini yang kita panggil underserved areas. Pada bulan Julai yang lalu, pihak MCMC telah pun melancarkan satu aplikasi Jendela Map, di mana menerusi aplikasi ini, orang ramai dapat mengenal pasti ketersediaan liputan di sesebuah lokasi. Bagi lokasi-lokasi yang menghadapi masalah liputan, pengguna aplikasi bolehlah maklumkan kepada MCMC mengenai masalah di kawasan tersebut. Jadi bila MCMC ini menerima aduan mengenai satu kawasan, sama ada melalui aplikasi tersebut ataupun melalui kerajaan negeri, maka MCMC akan memanjangkan isu tersebut kepada syarikat-syarikat penyedia telekomunikasi lah, the operator di kawasan tersebut. Dan kemudian langkah-langkah akan diambil untuk meningkatkan infrastruktur. Jadi tambahan kepada itu, kerajaan negeri juga baru-baru ini telah mengumumkan bahawa akan menjalankan projek Smart Street Pole pada tahun depan dan ini juga akan membantulah untuk meningkatkan lagi liputan telekomunikasi di negeri Pulau Pinang. Terima kasih. Soalan tambah. Terima kasih. Soalan. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya cuma nak maklum alas daripada pihak Tanjung Bunga. Apakah bentuk halangan ataupun punca yang menyebabkan pelaksanaan naik taraf infrastruktur telekomunikasi ini menjadi slow ataupun perlahan? Apakah punca ni? Adakah punca yang boleh kita sama-sama selesaikan? Saya pun nak selesaikan kalau boleh bantu kita selesai. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Dua. Sebenarnya halangan yang paling utama adalah dari segi kos. Disebabkan
penyediaan infrastruktur telekomunikasi ini kebanyakannya dilakukan oleh pihak swasta. Jadi bila sebagai contoh kita ambil contoh fiber lah. Bila kita nak memasang kabel-kabel fiber ni, kos dia sangat tinggi. Jadi untuk syarikat-syarikat penyedia infrastruktur seperti Time atau TM ataupun Maxis, dia sudah tentu akan isu yang pertama adalah boleh tak dia dapat return on investment. Jadi tapi untuk membantu perkara ini, Kerajaan Persekutuan pun telah membuat satu dana yang dipanggil Universal Service Provider Fund, USP. Jadi ini adalah untuk membantu syarikat-syarikat ini untuk menyediakan infrastruktur. Dia sebenarnya macam subsidi lah. Subsidi 50% untuk syarikat-syarikat penyedia telekomunikasi untuk di kawasan-kawasan yang underserved. Jadi kawasan-kawasan yang dikenal pasti sebagai underserved yang mempunyai kurang liputan, maka syarikat-syarikat ni bolehlah mendapat subsidi daripada Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan. Jadi dalam hal ini Kerajaan Negeri memang telah bekerjasama rapat dengan pihak kementerian dan juga MCMC. Kerajaan Negeri pada awal tahun ini sebenarnya telah membuat meminta MCMC untuk membuat review mengenai kawasan-kawasan underserved di Pulau Pinang. Sebab kita dapati semasa saya membuat kunjung hormat kepada Menteri Komunikasi pada ketika itu, pihak Kerajaan Negeri mendapati bahawa senarai kawasan underserved di Pulau Pinang adalah tidak mencukupi. Dia sebenarnya sangat lama. Senarai yang sudah lebih 10-15 tahun yang tidak dikemaskini. Jadi Kerajaan Negeri telah minta MCMC buat pengemaskinian dan telah dibuat, dan kini kawasan-kawasan underserved di negeri Pulau Pinang telah pun bertambah, dan oleh itu syarikat-syarikat penyedia telekomunikasi sudah mula masuk. Termasuk juga syarikat Alo. Syarikat Alo ini adalah anak syarikat TNB yang kini juga memasuki dalam bidang telekomunikasi, dan kawasan Seberang Jaya, kawasan Penanti dan juga di kawasan Barat Daya di negeri Pulau Pinang adalah antara lokasi yang pertama untuk dipasang fiber oleh syarikat Alo. Jadi begitulah cara Kerajaan Negeri minta kerajaan bekerjasama dengan MCMC, dengan Kerajaan Persekutuan untuk memastikan jaringan telekomunikasi di negeri Pulau Pinang dapat disediakan untuk semua. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan satu. Terima kasih Datuk Yang di-Ketua. Soalan tambahan saya juga berkaitan dengan infrastruktur telekomunikasi ini. Ya, dalam sidang yang lepas saya juga tanya tentang Penang Free Wi-Fi. Ya, yang masa itu YBSco ada sebut tentang masih tidak mendapat pembekal yang sesuai. Ya, so saya ingin tahu ada apa-apa perkembangan tentang Penang Free Wi-Fi ini, memandangkan keperluan untuk Penang Free Wi-Fi ini meningkat. Ya, selain daripada infrastruktur yang perlu dibiayai oleh pengguna sendiri, kerajaan boleh juga mempertimbangkan tentang Penang Free Wi-Fi itu dilaksanakan. Terima kasih Yang Muhammad Macam Bubuk. Berkenaan dengan Penang Free Wi-Fi, seperti mana Yang Muhammad sendiri pun tahu, perkhidmatan ini telah ditamatkan pada tahun 2019. Pada ketika itu kita mendapati banyak aduan, bandwidth yang disediakan adalah tidak mencukupi, dia punya connectivity itu adalah kurang memuaskan berdasarkan banyak aduan, dan tidak berbaloi lah dengan peruntukan yang diberi pada ketika itu. Dan tambahan pula ramai pada sekarang pun mempunyai data dalam phone. Pun begitu, disebabkan ada banyak permohonan daripada yang berhormat semua, ramai orang juga, ada juga segelintir yang mahukan lagi Penang Free Wi-Fi, maka Kerajaan Negeri telah pun membuat RFP 2 kali yang berhormat melalui PDC Telco, dan dua-dua kali pun kita tidak dapat syarikat, mana-mana syarikat yang boleh menepati spek-spek yang disyaratkan oleh Kerajaan Negeri. Sebab kita kalau nak buat Penang Free Wi-Fi pun, kita tak nak buat yang di mana akan dapat banyak aduan seperti yang dahulu. Kita nak pastikan ada dia punya minimum spek
Tapi malangnya disebabkan Penang Free Wi-Fi ini bukanlah satu boleh katakan bisnes yang boleh menguntungkan ya banyak kepada syarikat penyedia. Maka untuk melabur ya infrastruktur yang diperlukan adalah terlalu mahal dan oleh itu saya rasa tidak ada syarikat yang minat. Tapi kita tidak berputus asa dengan begitu sahaja. Oleh kerana kerajaan negeri ingin melaksanakan projek Smart Street Pole, maka kerajaan negeri akan memasukkan komponen free Wi-Fi dalam projek Smart Street Pole. Jadi bila kita laksanakan Smart Street Pole pada tahun depan, ada lokasi-lokasi yang tertentu yang mungkin Yang Berhormat sendiri boleh maklumkan mana yang perlu, kita boleh masukkan elemen Wi-Fi dalam street pole tersebut, maka akan adalah free Wi-Fi di kawasan-kawasan tersebut. Jadi begitulah cara kerajaan negeri untuk menangani masalah itu, Datuk Speaker. Terima kasih. Soalan yang